sederhana dalam ucapannya tetapi hebat dalam tindakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia. Salam kasih sayang, salam kasih cinta untuk semua. Waktu sekarang saudara tepat pukul 6.09 pagi. Dan seketika tadi 6.01 pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.01 pagi. Terima kasih Azlan Omar yang telah pun menemani saudara menerusi ruangan Harmoni Klasik 6 jam yang lalu, dan 4 jam berikut ini saudara bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Untuk hari ini pertemuan kita saudara 2 Ogos 2024 bersamaan 27 Muharram 1400. Itu dia finalis bagi kategori penyampai radio wanita terbaik untuk anugerah Seri Angkasa 2024. Cantik di mata, cantik di hati. Suaranya sedap didengar. Kita kenalkan sekali lagi bersama dengan kita Anisma Azwati Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SPM yang jemput untuk pagi ni. DJ calon kategori DJ terbaik untuk penyampai radio wanita terbaik, insya-Allah. Hebat. Memang sebelum ini memang berada dalam konti slot pagi ataupun bermula daripada mana, Anisma? Saya bermula dari Radio 1. Pernah dengar Radio 1 tak? Pernah? Ya. Selama itu. Wow. Janganlah, tapi masih muda lah. Senior. Selama itu ya. Radio 1, kemudian dah ditukar jadi Nasional FM, Klasik Nasional. Lepas tu yang klasik tu daripada Rima, tapi saya tak ada kat Rima masa tu. Kemudian menjadi Klasik FM, Klasik Nasional. Berpisah jadi Radio Klasik dan Nasional FM, jadi ada 2 radio. Saya berada di Radio Klasik. Saya juga pernahlah ke KLFM sekejap dan kembali ke Radio Klasik. Nampak dia punya perjalanan kejaya itu daripada radio yang kita belum lagi kita dengar. Radio 1. Tahu sejarahnya tapi kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar. Memang begitu lama lah. Sebab itulah melayakkan untuk tercalon dalam kategori ini. Ya, untuk menjadi seorang penyampai radio itu bukan mudah kerana lantunan suara, emosi itu perlu dipahamikan secara orang tak nampak, secara tak nampak. Jadi bagaimana untuk kita memahami kejaya sebagai seorang penyampai radio ini? Baik, pertama sekali kita kena ada minat. Ikhlas dalam kita nak buat kerja tu. Dan kalau RTM ni dia menitik beratkan pasal suara. Jadi bila di radio tu suara itu adalah suara yang boleh menarik orang. Maksudnya suara itu adalah suara yang tersenyum. Dia bukan sebab kita tersenyum tau. Dia sebab suara itu dia ada aura. Jadi karakter. Dia ada karakter suara tu. Jadi bila orang dengar, orang nak dengar lagi. Kadang-kadang orang bukan nak dengar kita bercakap apa pun. Orang nak dengar suara tu je. Jadi macam mana kita nak projek suara kita tu. Macam mana kita nak lontarkan dia. Macam mana kita nak keluarkan suara tu betul. Bulat, cantik, jelas macam tu. Dan yang kedua, penguasaan bahasa. Kita kena banyak perbendaharaan kata supaya kita tak menggunakan perkataan yang sama setiap masa. Maksudnya katalah angin. Macam-macam perkataan angin ada. Angin, pawana, semilir, bayu. Nampak? 4 perkataan dah kita belajar hari ni. Angin, pawana, semilir. Okey. Untuk mengendalikan slot pagi sekarang, Anisma berada slot pagi. Saya antara boleh katakan sebagai peminat lah. Peminat radio Klasik. Saya nampak muka radio buka pagi pukul 6 pagi, saya buka radio. Stesen pertama adalah Klasik. Susunan bahasanya, pantunnya dengan lagunya. Setiap slot tu dia berbeza lagunya. Tapi untuk mengalunkan dia dan juga mengadunkan ia menjadi satu jalan cerita sepanjang 4 jam, itu memerlukan kreativiti seorang penyampai. Bagaimana Anisma melengkapkan kreativiti dan juga cerita setiap pagi ketika Anisma bertugas itu? Kami memulakan sebelum tugas, sekurang-kurangnya 3 hari playlist ataupun senarai lagu tu dah siap. Jadi semasa kita masukkan lagu, kita dah tahu dah kita nak cakap apa. Lagu ni nanti nak cakap apa? Okey, lagu ni nak cakap apa? So kita susun rentetan lagu dan kita pun ada hot clock. Dalam hot clock tu kita ada lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an. Dan kalau pagi dia
banyaklah lagu, genre lagu dia. So kalau tu kita susun cantik-cantik. So nanti bila on air, bila lagu tu keluar, kita dah tahu kita nak cakap apa. Kita nak cari info pasal penyanyi ke, pasal komposer dia ke, ataupun sejarah lagu tu ke, ataupun kita jentik hati pendengar. Waktu lagu ini disiarkan pada tahun 1985, saudara berada di mana? Sikit je. Nanti diorang akan, pendengar-pendengar semua akan masuk WhatsApp, masuk dekat Facebook. Nanti kita bacalah kenangan-kenangan itu. Kita tak perlu bagi banyak, orang tak dapat banyak. Orang dapat sikit. Kita bagi sikit, orang dapat semua. Dia macam tu. Wow. Dia dengar. Dia tak ada banyak. Dia boom. Jadi sepanjang kerjaya bergelar penyampai radio ini, apa di antara momen atau pengalaman-pengalaman terindah sendiri? Sebenarnya bagi saya semuanya indah. Dia penyampai ni dia kalau dengar dekat radio, bibir mesra jiwa parah. Dia tetap akan mesra, dia tetap akan dengan izin sweet je. Kan? Dia kedengaran di udara tu dia macam tak ada masalah. Jadi kita perlu menjadi gembira kepada orang, tapi sebelum itu kita kena gembira selalu. Dan selalu senior-senior saya masuk pintu pagar RTM tu, sangkutlah masalah dekat situ. Jangan bawa masuk. Jauh tu. Ya. Jauh pintu pagar RTM. Ya, jauh. Supaya kita dapat melupakannya. Depan pintu konti saja masalahnya diletakkan. Itulah macam tadi kata suara tu aset. Tapi kita kena faham ialah dengan keadaan cuaca, dengan kesihatan yang tidak menentu, kita pula faktor-faktor umur lagi. Jadi bagaimana? Faktor umur. Jauh sikit. Jiwa sentiasa muda. Jiwa muda. Bagaimana tu penjagaan? Sebenarnya saya tak ada penjagaan khusus. Cuma saya biasanya ais pun minum suka. Okey. Alhamdulillah saya tak banyak kerenah lah dengan suara saya sebabnya. Okey Ridwan. Kita tengok dulu kategori penyampai radio wanita terbaik, calon-calonnya. Ini daripada Johor FM Syuhada Balkis, ada juga Radio Klasik Anisma Azwati, juga daripada Trax FM Elspert Dines, lepas tu ada daripada Asyik FM dan juga Salam FM Sofia Abdullah dan juga Nur Zalina dari Best FM. Jadi ini 5 calon untuk kategori ini. Daripada kita cakap terbaik itu, ini kita tanya untuk pengalaman, bukan pengalaman, pandangan sendiri. Bagaimana kita nak takrifkan terbaik itu? Susah tu. Kita tak boleh nak menilai diri kita sendiri. Tetapi kita sentiasa memberikan yang terbaik. Kita berikan 200% supaya yang dapat 100%. Kalau kita hanya beri 100%, orang hanya dapat separuh daripada itu. Jadi kita beri lebih supaya orang akan dapat lebih. Pengalaman mengendalikan pendengar, kerana pendengar bagi radio klasik ini bersifat sangat terjurus kepada satu kelompok pendengar. Dan mereka ini kadang-kadang orang yang sama yang hantar WhatsApp, yang komen di Facebook, di TikTok. Bagaimana mengendalikan mereka dan ketika berada di studio maupun kalau ada acara-acara di luar? Ya, pendengar-pendengar radio klasik. Bukan studio, konti. Ya, di konti. Pendengar-pendengar radio klasik sangat sporting. Pendengar radio klasik sangat membantu. Kalau ada apa-apa acara, mereka akan ada. Mereka akan sentiasa ada. Kalau tak ada pun di media-media sosial, memang sangat aktif dan mereka sangat menyayangi kami. Menghargai. Dan begitulah juga kami sentiasa menghargai pendengar-pendengar, peminat-peminat, penyokong-penyokong radio klasik. Kami ada kerabat klasik, kerabat radio klasik. Bagi kerabat tu supaya dia lebih akrab. Itulah dia RTM, teman setia anda. Bukan sahaja radio klasik, seperti juga kami Selamat Pagi Malaysia mempunyai peminat dan juga pengikut. Betul. Hari-hari akan ucapkan selamat pagi, assalamualaikum, khususnya di Facebook Selamat Pagi kita kan. Hari-hari itu tanpa jemu, tanpa lelah. Jadi, terima kasih kita ucapkan kepada semua peminat dan juga pengikut setia RTM khususnya. Okey, kalau diberi peluang selepas ini, sekarang mengendalikan segmen pagi, apa lagi yang mahu dicuba sepanjang 24 jam radio klasik bersiaran? Sebenarnya saya sendiri bermula pada pukul 3 pagi. Ketika itu di Radio 1. Di Radio 1. Di Radio Klasik juga dulu pernah. 3 pagi sehinggalah akhirnya saya ada di tempat saya sekarang.
Pukul 6 pagi. Jadi saya rasa mungkin lepas 6 pagi mungkin saya terus keluar daripada situ ataupun keluar daripada segmen-segmen semua tu. Sebab saya rasa saya dah cuba semua. Dalam masa yang ada ni mungkin ada sedikit ucapan. Berikan, silakan. Baik. Alhamdulillah atas pencalonan ini. Terima kasih kepada pengurusan Radio Klasik, pengurusan radio RTM juga khususnya, keluarga yang tersayang semua. Terima kasih Alhamdulillah kerana memberi sokongan. Dan yang paling utama, yang paling penting, yang paling tinggi kasih sayang, penghargaan kepada peminat-peminat, pendengar-pendengar tegar, juga penyokong-penyokong Radio Klasik semua. Tanpa saudara semua, takkanlah saya berada pada prestasi yang terbaik pada hari ini. Okey. Mungkin boleh tutup Sedikit-sedikit. Gaya radio. Gaya radio. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengarkan Radio Klasik di mana-mana saja saudara berada. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Boleh? Wow, cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih Ridwan. Terima kasih Syafiqah. Semoga kemenangan berpihak kepada anda untuk calon kategori penyampai radio wanita terbaik Anugerah Suri Angkasa 2020. Terima kasih.